Assalamualaikum semua. I think I kenalkan diri dululah. Maaf lambat join sebab actually baru je habis treatment. Uh, as you can see, saya sekarang tengah baring sebab healing crisis yang macam-macam healing crisis yang berlaku serentak. Dan saya juga OKU. Macam mana, kenapa saya OKU ni adalah sebab masalah tulang belakang, scoliosis. Scoliosis ni tulang belakang sengit. Nanti maybe boleh just google lah. Dan hari ni basically macam yang I share, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad SAW. Actually I want to share something yang selepas ni saya akan banyak kali berselawat sebab saya beliau dapati bila selepas saya berselawat ia membantu saya untuk berfikir. Scoliosis, yes, SCOLIOXIS. Thank you Kak Nina. Membantu selawat dan zikir sebab ini membantu untuk saya berfikir dan fokus. Kenapa saya perlu buat begini? Sebab healing crisis yang paling terkini, sorry kalau ada dengar suara-suara di belakang, itu adalah kakak saya sedang bermeeting juga. Kenapa saya punya fungsi berfikir, fungsi otak terjejas adalah sebab trauma yang telah saya lalui. Selalu sebelum ni, saya banyak pengalaman berbelas tahun. Actually dari kecil berpengalaman buat kerja sukarela untuk orang-orang OKU. Terutama sekali untuk orang-orang yang ada masalah learning disability sebab adik saya lah. Kalau you is called masalah pembelajaran. So kategori masalah pembelajaran ni dia boleh ada pada orang yang normal dan juga boleh ada pada orang yang memang secara fizikal dan secara mental kurang upaya. Kalau bahasa kasar lah, kalau saya dulu memang cukup terasa kalau orang panggil orang cacat. Kalau panggil adik saya, oh adik awak cacat, saya memang sensitif sangat. That is a fact. Itulah realitinya, memang dia cacat pun. So pada saya dah kurang lah perasaan sensitif tu. So sekarang kalau cakap adik saya tu cacat, saya pun macam tak apalah, arwah adik. Okay. Adik saya dia baru meninggal Mac tahun lepas. 3 bulan sebelum meninggal tu dia dalam condition, sorry ya kalau campur-campur cakap, dan please Kak Nina ke Ayah, kalau I banyak more in English, please tolong remind. Kondisi adik saya, arwah adik saya, dia perlu penjagaan palliative care. Palliative care ni kalau kita pergi hospital, doktor akan cakap tak ada apa-apa dah yang boleh dibuat, suruh bawa balik pesakit dan berikan penjagaan dari tahap hanya just provide comfort lah for the patient, asalkan sakit tu selesa dan again sorry ya bahasa kasar, tunggu mati lah. Itulah palliative care basically. So adik saya dalam tahap care ni 5 bulan terakhir sebelum meninggal. So pengalaman jaga adik 17 tahun. Selepas arwah ayah meninggal, arwah ayah sebelum tu dia lah penjaga utama adik. Adik saya Down syndrome. Dia ada banyak multiple disability, banyak kecacatan lain. Dia tak boleh jalan, dia guna kursi roda, dia tak boleh bercakap. And kalau nak dikirakan kategori learning disability ni, masalah pembelajaran, dia ada kategori yang high functioning. High functioning ni maknanya orang normal tapi dia orang susah nak faham. So this is the slow learners or dyslexia. Kalau yang biasa ada dengan dyslexia, mereka sebenarnya dari segi secara, saya tak apa, saya bukan orang teknikal, tapi apa yang saya faham pengalaman hidup dengan orang dyslexia, ada kawan, ada saudara mara dyslexia. Dyslexia ni diorang dia punya kurang upaya tu more of diorang tak boleh nak baca. Bila diorang nulis terbalik, that kind of thing.
Nak tahu lebih lanjut, please Google. But ramai orang disleksia very high functioning LG ni, disleksia ni, contoh diorang, they're very intelligent, they're very creative. Kita tak boleh baca je. So again, learning disability ni itu spektrum yang paling bagus lah, yang high functioning. Adik saya Basri dia spektrum yang low of low, yang paling teruk. Sampai kan masa di sekolah dulu, walaupun di low of low, dia mana nak cakap, dia boleh masuk sekolah sebab mak saya push untuk dia masuk sekolah. Sebab tu ayah dia introduce dekat yang ayah type maklumat tu, mak saya pioneer. Yang mula start the first unofficial, dia tak register apa tau. It's just like okay, ada a group of parents nak cari maklumat, tak tahu nak buat apa. So mak saya yang initiate the first parent support group. Itu Malaysia. Masa tu tahun 80-an, lewat 80-an macam tu. Dan daripada meeting buat kat rumah. So saya daripada kecil memang expose lah tu orang-orang yang masalah pembelajaran. Kali ni saya nak share maklumat yang disampaikan masa one of the parent support group ni yang mak saya dapat, dan kemudian dia duplikasikan kepada saya, dan we discuss it. Apa-apa ilmu yang mak saya share dengan saya, kami akan berbincang. So mak saya share maklumat ni, dia macam ni tau. Maklumat ni dikongsi oleh medical professionals, doktor apa semua. Mak saya banyak bekerjasama dengan orang-orang perubatan medical, pediatrik daripada kecil, dengan orang-orang education. Again, mak saya juga dalam group yang prepare memorandum, yang submit memorandum untuk kepada kerajaan. Masa tu Menteri Pendidikan siapa tak ingatlah, submit memorandum untuk kerajaan benarkan tubuhkan kelas khas di sekolah biasa. Itu mak saya lah. So adik saya dapat masuk sekolah sebab mak saya push. So anyway, Basri ni kalau nak kira disability ni memang patutnya lah dia tak layak nak masuk sekolah, sebab dalam wheelchair, and dia memang low lah. Dia memang dari segi kalau orang kata, kalau kelas corot-corot lah, kalau budak biasa tu. So ilmu disampaikan oleh medical professionals ni, dia kata bila budak-budak yang ada LD ni, bila mereka sakit yang biasa pun, demam ke, or sakit yang saya ingat demam ataupun jangkitan ke apa, lepas dia orang sakit, kena bersedia, ibu bapa dan penjaga kena bersedia for them to lupa apa yang diorang, ilmu-ilmu dan kemahiran yang diorang dah ada. Contoh, okay, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Rasulullah. Contoh, sebelum dia sakit, orang yang LD dia demam, and then sebelum dia sakit tu dia pandai pakai baju, dia pandai makan sendiri, makan dengan kemas apa semua, tak dicomot-comot, pandai mandi sendiri. Kemudian dia demam. Pas demam tu, dia dah baik daripada demam, dia dah lupa. Mungkin dia boleh mandi lagi, tapi dia dah lupa. Oh, nak kena gosok gigi. Oh, nak kena guna sabun. Jadi kemahiran basic living skills tu diorang ada, kebarangkalian dia boleh lupa. Maknanya bila anak tu dah sakit, kemudian bila dah baik, dia lupa macam nak pakai baju, macam mana nak mandi semua. Tugas penjaga dan ibu bapa adalah untuk first, kita kena acknowledge, kena akui bahawa dia dah tak ingat macam mana nak buat. Kemahiran tu dah tak ada. Jadi tugas kita kena terima. Langkah kedua ialah ajar balik je lah. Itu je. It's not something yang alamak, habis dia dah tak boleh makan sendiri, alamak dia dah tak boleh makan sendiri. No. Kita hanya perlu, this is what we term as rehab. Bimbing dia. Kita perlu bimbing ni. Rehab. Rehab is bila seseorang itu lalui pemulihan. Rehab medicine, perubatan pemulihan. Rehab ialah bila seseorang itu melalui suatu situasi yang menyebabkan dia tidak dapat berfungsi seperti sebelumnya,
rehab diperlukan untuk supaya baik pulih. It's like macam kita healing lah, baik pulih lah. Supaya orang tu dilatih, sama ada dia sendiri buat atau perlu bantuan daripada orang lain, latih diri untuk dapatkan balik kemahiran. Contoh orang yang suka masak, pandai masak, pejam mata pun boleh jadi masak. Bila dia sakit, dia baik, dia dah tak berapa pandai masak. Jadi apa yang boleh pemulihan rehab medicine ya, perubatan pemulihan bantu ialah belajar balik macam mana nak masak, and insyaAllah kalau dibuat dengan cepat, maknanya buat cepat macam mana tau, tadi you guys tengok sendiri what I did, apa yang kita buat dengan perubatan Stronghold, dengan natural healing semua, that is also part of rehab. Kita sakit, kita ambil produk sebab nak baik kan, so it's basically baik pulih. So dari segi LD dengan brain ni, dia lupa nak pakai baju apa semua, kita pulihkan balik, kita bimbing, kita didik. Macam ayah cakap tadi, cara mudah, ajar balik dan bersedia untuk ajar balik, usaha dan masa lebih daripada sebelum dia sakit. So situasi ini yang dikongsi oleh pakar perubatan medical professionals pasal LD, kebarangkalian mereka akan perlu dilatih dan dilatih mungkin sepanjang hayat. Ia juga kita boleh guna pakai untuk orang biasa macam kita. Sebab bila kita demam, contoh, saya boleh ingat pasal demam, pasal migraine. Bila saya migraine ataupun bila saya demam, saya tak boleh nak fikir betul-betul. Macam susah sangat nak fikir. Saya pernah demam panas sampai kakak saya duduk sebelah saya, dia kata, "Aina, panasnya badan awak." Dan saya tahu saya dehydrate, tak cukup air. Memang rasa tekak tu macam terbakar, bibir memang kering sekering-keringnya. Kulit saya jadi macam kering sampai berkedut. Itu saya tahu saya dah terlalu tak cukup air. Dan badan saya kira macam dahaga yang sangat-sangat, tapi sebab fungsi otak saya untuk berfikir, untuk menyelesaikan masalah tidak dapat berfungsi dengan sepatutnya, saya tahu saya dahaga. Bila saya kuat, saya boleh bangun, saya tahu saya perlu minum. Saya pergi dapur, lepas tu saya masuk bilik balik. Ada masa saya bangun, pergi dapur, ambil gelas, tuang air, saya pandang je gelas tu, padahal tengah dahaga ni. So this is where situasi otak untuk berfikir, untuk menyelesaikan masalah boleh berlaku kepada sesiapa saja, bukan saja LD, it could happen to orang normal macam kita. Cuma beza ialah sebab kita cukup akal, jadi kita cukup akal, cukup keupayaan. Kita bukannya orang kurang upaya dari segi fizikal dan mental serta emosi. Kebolehan diri kita untuk lalui proses baik pulih itu lebih cepat. Dan kadang-kadang tu automatik, kita tak payah nak alamak kena belajar ni, kena belajar macam mana nak menulis ni, tak. Kita terus pegang pen je, kita dah boleh tulis. That's rehab. So bila asas ilmu kesihatan ni, yang mana bila seseorang lalui trauma tak semestinya sakit, sakit fizikal. Trauma adalah situasi yang very intense, situasi yang sangat I can't think the word in Malay. Kalau siapa boleh bantu, Alhamdulillah. Kita lalui trauma physical, trauma emosi, trauma psychological. Tekanan yang terlalu meruncing. Okey, kita sekarang di luar sana, umat Islam sangat-sangat terkesan dengan isu Palestin, kan? So ada satu video yang viral going around, budak kecil lelaki dijumpa dalam runtuhan. Saya tengok sikit pun saya tak boleh tengok lah. Tengok kejap. Yang saya ingat image tu, video tu, budak tu the shock. Budak tu memang macam you nampak terkejut yang teramat-amat. So that is also trauma.
So trauma ada dari macam-macam segi. It could be salah satu je, maknanya physical trauma je, or it could be emosi ke, or psychological ke, or it could be all three. So satu situasi yang kita lalui, tekanan yang meruncing, yang sangat-sangat kuat, membuatkan badan kita react to it. So the brain is also salah satu, otak kita salah satu organ yang akan terkesan. Sama ada kesannya cepat, teruk, or lambat sikit. So bila kita ada ilmu ni, ilmu kesihatan ni, dan kita mula take notice of our own body, kita mula peka dengan signal-signal yang badan kita dah tunjuk, dah bagi tahu daripada awal, itu that's the first step. Langkah pertama. Langkah kedua, dengan ilmu yang betul, sama ada kita nak buat rehab tak, nak pulihkan ke tak. Sebab ramai orang dia tahu tau, oh I tahu, I kecil manis, tak boleh makan benda manis. Makan sikit je gula naik macam nak. Makan aiskrim, saya kenal. Dan saya tengok sendiri dengan mata kepala saya di hospital tahun lepas, awal tahun lepas. Dia masuk sebab stroke. And masa check tu gula dia tinggi. Sebab gula dia terlampau tinggi dan emergency, doktor terus insulin. Padahal bila kita dah ada ilmu, langkah seterusnya kita nak baik ke tak? Kalau kata nak, kita kenalah disusuli dengan tindakan. Tindakan macam mana? Kita dalam Syonghor, kita tahu healing crisis tu adalah sesuatu yang mesti dan wajib lalui. Tak ada krisis, tak ada penyembuhan. So di sini ni tak cukup ilmu. Satu, jika tidak ada tahap kesabaran, betul-betul sabar, memang ramai give up. Sebab jujur saya katakan, pengalaman yang saya lalui treatment colon cancer, simptom-simptom tu, pengalaman masalah-masalah lain, healing crisis tu lagi teruk. Jujur healing crisis tu lagi teruk daripada masalah sebenar tu, masalah yang saya nak rawat tu. Sebab kita kena be realistic. Betul tak ya? Betul. Kan? Kita kena realistic. Okay, kita jangan fikir, oh healing crisis boleh tahan sakit lebih kurang macam apa yang contoh kalau kita saya hanya boleh fikir migraine je sekarang. Sebab sekarang tengah healing crisis migraine yang ya Allah, sabar je lah. Tapi insyaAllah migraine, kita ada migraine. Lepas tu kita ingat lepas ambil Lindsay, makan produk, kita nak lalui healing crisis, kita hanya bersedia untuk lalui healing crisis yang dia kena migraine balik sama sakit, sama tahap macam kita tengah lalui sebelum ambil produk lah. Sebenarnya tidak. Healing crisis kita kena sedia diri kita dengan orang-orang sekeliling kita, ia akan menjadi bertambah teruk. Bukan nak menakutkan, ini saya bersikap realistik. Supaya bila orang, sebab itu yang dikongsi oleh upline saya, itu yang dikongsi oleh mak saya, itu yang saya nampak masa arwah ayah. Healing crisis tu lagi intens sebab jangka waktu baik pulih tu adalah sangat singkat berbanding dengan masalah yang saya hadapi berbelas tahun. Sekarang nak baik pulih dalam masa tak sampai beberapa bulan je. So kita kena realistik lah dari segi tu. So bila kita dah bersedia, ada cukup ilmu, dah faham healing crisis yang bakal kita lalui, kita dah tahu yang kalau penyakit dah 20 tahun, jangan harap setahun dua baru boleh baik.